Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengarah IPD Kampus Pendidikan Teknik, yang dihormati Tuan Timbalan Pengarah IPD Kampus Pendidikan Teknik, rakan-rakan Ketua Jabatan, rakan-rakan Ketua Unit, pensyarah dan staf, serta semua pelajar yang dikasihi sekalian. Berjumpa lagi kita dalam siri Deep Talk kali ini. Dan kali ini adalah giliran saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan dan tajuk saya ialah yang berkaitan dengan amalan gaya hidup sihat selepas era pandemik. Untuk makluman semua, saya bukanlah seorang pakar dalam bidang ini, tapi saya cuma untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga idea berkaitan dengan kehidupan dan amalan kita selama ini yang sepatutnya diteruskan, iaitu yang berkaitan dengan gaya hidup yang sihat sebelum selepas pandemik. Seperti mana yang kita tahu, dunia hari ini diselubungi dengan wabak COVID-19. Bermula daripada istilahnya penyakit Corona, kemudian diubah jadi COVID-19 ataupun COVID-19, ya, dan ianya telah menjadi satu wabak bukan sahaja di negara kita tetapi melibatkan seluruh dunia. So, keadaan ini ataupun situasi inilah yang menyebabkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menggelarkan ataupun mengistilahkan wabak ini sebagai suatu pandemik. Jadi kita berpengalaman ataupun kita sendiri menghadapi sejak daripada tahun 2019 hinggalah ke tahun 2020 dan sehinggalah sekarang pada tahun 2021. Ya. Keadaan wabak ini juga telah menyebabkan berbagai perkara berlaku dan ianya sudah tentu telah menjejaskan kehidupan manusia. Termasuklah semua kegiatan-kegiatan, semua amalan-amalan kehidupan kita selama ini, rutin harian kita juga turut terjejas disebabkan oleh pandemik ini. Dan pandemik ini seterusnya di sekitar 5-6 bulan kebelakangan ini menampakkan ada perubahan dari segi keseriusan ataupun jumlah kes COVID di negara kita. Namun demikian, walaupun waktu ini sepatutnya kerajaan boleh mengisytiharkan bahawa era pandemik ini akan menjadi fasa endemik, tetapi disebabkan oleh beberapa perkara yang mungkin perlu diberi perhatian serius, fasa endemik ini ditangguhkan dahulu. Ini kerana seperti mana yang diberi penjelasan dalam Dewan Rakyat baru-baru ini, kerajaan ataupun khasnya Kementerian Kesihatan Malaysia akan memberi fokus kepada persediaan infrastruktur dan juga kemudahan-kemudahan yang banyak yang perlu ditambah baik dalam sistem kesihatan kita. Baik, seterusnya kita mestilah bersedia ataupun kita seharusnya sudah mampu bersedia untuk menghadapi keadaan selepas era pandemik ini. Kita seharusnya mula ataupun belajar hidup bersama COVID-19. Dan jika kita perhatikan situasi pada masa kini, sedikit sebanyak ianya telah dapat disesuaikan oleh semua penduduk dalam negara kita. Di sini saya ingin berkongsi tentang
satu kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkaitan dengan reaksi sosial, iaitu kesediaan menghadapi fasa hidup bersama-sama virus COVID-19 yang telah dilaksanakan kepada lebih 60,000 klien ataupun responden yang menjawab soal selidik ini, ya, yang terdiri daripada 36.5% lelaki dan 63.5% responden perempuan. Kaedah yang digunakan ialah pengumpulan data secara online, iaitu menggunakan Google Form, dan ianya telah dikongsi dalam pautan di FB My Health, Kementerian Kesihatan Malaysia, CPRC, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga media-media sosial pengurusan tertinggi Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, yang telah dilaksanakan ataupun datanya telah dikumpul mulai daripada 5 hingga 11 Oktober baru-baru ini. Objektif kajian ataupun matlamat kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan keluarga Malaysia khasnya untuk hidup bersama-sama dengan virus COVID-19 ini. Okey, kita tengok yang pertama berkaitan dengan kefahaman keluarga Malaysia berkaitan dengan hidup bersama-sama virus COVID-19 ini. Jadi dapatan yang diperolehi menunjukkan bahawa ataupun mengetahui bahawa 95% daripada responden kes COVID ini sentiasa ada dalam komuniti. Kemudian 70 hingga 3% pada keluarga Malaysia telah mencapai tahap imuniti kelompok. Maksud 70% daripada penduduk negara telah divaksin. 20.8% hidup seperti biasa dan tidak perlu patuhi SOP atau mengamalkan norma baharu. Hanya 4.8% kes COVID-19 telah tiada di Malaysia. Yang ini yang dari segi persepsi yang didapati daripada responden-responden. Kemudian persepsi kepentingan untuk terus mengambil langkah pencegahan dalam fasa endemik COVID-19. Dapatan menunjukkan bahawa 97% mengamalkan budaya hidup sihat. Jadi, bagi mengukuhkan sistem imun badan untuk melawan penyakit. Yang inilah yang kita akan fokus pada hari ini, iaitu berkaitan dengan mengamalkan budaya hidup sihat ataupun meneruskan budaya hidup sihat itu sendiri daripada zaman sebelum pandemik, zaman sebelum endemik untuk kita lakukan ianya secara berterusan. Dapatan kedua menunjukkan bahawa persepsi kepentingan ini ialah 96.0% percaya bahawa kuarantin sendiri di rumah jika disahkan positif atau menjadi kontak rapat kes positif COVID-19. Kemudian persepsi seterusnya mendapati bahawa 95.3% melakukan ujian kendiri COVID-19 jika mempunyai gejala. Ini menunjukkan langkah-langkah yang diambil ini menepati seperti mana yang telah disarankan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan 95% daripada responden percaya terus mengamalkan norma baru dan kawalan kendiri dan mematuhi SOP. Seterusnya, adakah keluarga Malaysia bersedia untuk hidup bersama virus COVID bagi menghadiri majlis-majlis sosial ataupun berada di tempat-tempat awam? Dapatan menunjukkan bahawa 58.9% keluarga Malaysia berada di tahap bersedia untuk hidup bersama-sama COVID-19.
28.5% lagi keluarga Malaysia tidak pasti, ya, dan 12.6% keluarga Malaysia tidak bersedia untuk hidup bersama-sama dengan COVID-19. Walau bagaimanapun, peratusan yang besar nampakkan di sini bahawa lebih ataupun hampir 60% bersedia untuk hidup bersama-sama dengan COVID-19. Begitu juga seterusnya jika perlu berada di majlis sosial ataupun di tempat awam. Kita dapati responden menjawab bahawa sebanyak 95.8% memilih untuk tidak hadir sekiranya bergejala. Ya? Ini memastikan bahawa penyakit itu tidak berjangkit dan juga memberi kesan yang tidak baik kepada orang lain. Manakala 49.6% memilih untuk tidak hadir atau pergi ke majlis sosial atau ke tempat-tempat awam. Hanya 45.1% memilih untuk beredar atau meninggalkan tempat tersebut. Ya. Jadi bagaimanapun waktu ini kita telah dibenarkan untuk mengadakan majlis-majlis sosial yang perlu mematuhi SOP-SOP yang ketat. Begitu juga dengan tempat-tempat awam yang kebanyakannya telah dibuka, tapi kesedaran inilah yang perlu diamalkan atau dipraktikkan oleh keseluruhan rakyat Malaysia harusnya. Baik, seterusnya kita tengok jika berada di majlis sosial atau tempat awam, responden sangat bersetuju untuk terus mengamalkan norma baharu dan juga mematuhi SOP. Dapatan menunjukkan bahawa 96.3% kerap basuh tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dapatan seterusnya juga menunjukkan 95.1% memakai pelitup muka. 93.8% responden melakukan penjarakan fizikal. Yang keempat, 92.7% telah mengimbas kod QR MySejahtera. Dan responden juga menjawab sebanyak 89.7% mereka tidak bersalaman atau bersentuhan antara satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa peratus responden yang dikaji sebahagian besarnya terus mengamalkan norma baharu dan mematuhi SOP. Baik, kembali kepada kita punya tajuk hari ini, iaitu yang berkaitan dengan amalan gaya hidup sihat yang bagi saya perlu diteruskan, ya, walaupun ianya selepas pandemik dan memberi kesan kepada kehidupan kita. Fokus kita ialah yang berkaitan dengan amalan-amalan berkaitan dengan fizikal dan juga kesihatan mental. Bagi seluruh rakyat khasnya dan juga warga IPD Kampus Pendidikan Teknik khasnya, kita telah mula melaksanakan satu program yang dinamakan program Gaya Hidup Sihat pada setiap hari Rabu untuk memberikan sedikit pengetahuan dan sedikit amalan kepada semua warga IPD Kampus Pendidikan Teknik mempraktikkan amalan gaya hidup sihat ini khasnya dari segi latihan fizikal. Secara amnya gaya hidup sihat ini adalah gaya hidup yang mengutamakan amalan-amalan yang baik dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak baik yang boleh mempengaruhi kesihatan seseorang. Dan saya juga menyeru kepada semua pihak, khususnya rakan-rakan terdekat saya, warga IPD Kampus Pendidikan Teknik yang berhampiran dengan saya,
yang dekat di hati saya untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Dan kalau kita lihat kepada keadaan hari ini, bila kita berada di kawasan kampus, ya, telah ada kesedaran, telah ada kesan dalam kalangan warga kampus. Waktu di pagi hari, nampak ada orang yang bersenam, ada orang yang berjoging, ada orang yang berjalan kaki untuk bersenam. Begitu juga dalam kalangan pelajar yang menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada dalam kawasan kampus sebagai aktiviti riadah dan juga senaman. Yang inilah yang dimaksudkan sebagai amalan yang baik, iaitu senaman dan juga latihan-latihan yang berbentuk fizikal telah dilaksanakan sebahagian besar daripada warga kampus. Walau bagaimanapun, bilangan ini perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa, dan inilah sebabnya kesedaran ini perlu diberi dan diingatkan selalu supaya kita sendirilah yang akan menjaga, dan kita sendirilah yang perlu ada pengetahuan, ada ilmu. Daripada ilmu inilah kita akan praktikkan dan ianya menjadi amalan sepanjang kehidupan kita. Kalau boleh kita buat sedikit refleksi tentang penjagaan kesihatan kita masa wabak pandemik berleluasa baru-baru ini. Mungkin faktor-faktor ini boleh menyebabkan, memberi kesan kepada tubuh badan kita, khasnya dari segi kesihatan. Ada 5 faktor yang saya boleh kongsikan di sini yang menyebabkan metabolisme badan kita merudum ataupun menurun. Disebabkan oleh kita hanya berada di rumah waktu PKP, PKPD dan yang lain-lainnya. Ya, waktu yang dialami ataupun waktu itu adalah berlanjutan agak lama dan kita tidak melaksanakan pergerakan-pergerakan. Kita tak buat pergerakan, kita tak buat senaman-senaman rutin kita, dan kita hanya lebih kepada berehat dan santai sahaja di rumah. Jadi penjagaan kesihatan ketika pandemik ini telah ataupun menyebabkan mungkin menjadi faktor kepada metabolisme badan kita menurun. Ya, metabolisme ini adalah satu pembakaran tenaga yang berlaku dalam badan kita. Seperti mana juga kalau boleh kita buat analogi dalam kenderaan, minyak yang kita masukkan dalam kenderaan untuk menjalankan enjin dibakar dan digunakan habis. Begitulah keadaannya dalam badan kita. Kalau kecekapan sistem metabolisme kita ini mungkin tinggi, maka ianya semakin baik. Jika metabolisme kita rendah, bermakna kita tidak berapa baik untuk badan kita. Ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengambilan kalori yang rendah, dan yang penting tu kita kurang bersenam. Cara untuk meningkatkan metabolisme tubuh badan kita menjadi efisien, menjadi lebih tinggi ialah hanya dengan bersenam. Dan kita waktu yang sama juga mungkin kita mengambil minuman yang manis. Seterusnya mungkin disebabkan oleh salah ataupun kita kurang tidur. Yang mana kita perlukan sekurang-kurangnya 5, 6 ataupun 7 jam sehari untuk kita tidur atau merehatkan badan. Seterusnya ialah gaya hidup. Yang saya sebutkan tadi, gaya hidup masa pandemik itu telah mempengaruhi kehidupan kita. Disebabkan oleh pelbagai masalah, kita tidak boleh keluar, kita hanya berada di kawasan rumah. Maka perkara-perkara yang kita boleh laksanakan di luar rumah itu terhenti. Dan inilah yang mungkin menyebabkan berlakunya ataupun penurunan metabolisme di dalam badan kita. Baik,
di sini ingin diapakan berkaitan dengan beberapa cadangan ataupun yang boleh dilaksanakan, aktiviti fizikal yang boleh dilaksanakan agar memenuhi kehidupan kita dan memenuhi kehendak ataupun pengisian kita bagi meningkatkan metabolisme tadi, iaitu dengan cara bersenam. Tidak kiralah apa cara yang kita boleh gunakan, yang penting mesti ada pergerakan. Bagai contoh, berjalan. Ya, kalau kita tengok faedah yang kita perolehi daripada senaman berjalan ini sahaja, kita tentu semua orang dah faham berkaitan dengan apa yang kita dapat melalui aktiviti ini. Ya, yang penting ianya mestilah dibuat selama lebih daripada 30 minit. Dan apa sahaja aktiviti pergerakan kita mestilah melebihi 30 minit. Dan yang paling baik ialah dimulakan dengan sesi memanaskan badan dahulu. Barulah kita buat aktiviti lain yang lebih mencabar. Ya, sebagai contoh, senaman berjalan ini dapat mengurangkan berat badan, menguatkan tulang dan otot, mengurangkan risiko penyakit diabetes, meningkatkan kesihatan jantung, kemudian juga meningkatkan paras hormon endorfin. Ya, endorfin diperlukan untuk dirembeskan sebab ianya akan dapat mengurangkan gejala stres atau depression dalam tubuh badan kita. Kemudian kita juga perlu tahu, ada kesedaran berkaitan dengan pengaruh-pengaruh yang boleh berubah, ya, berkaitan dengan apa yang akan berlaku kepada tubuh badan kita selain daripada yang dinyatakan tadi. Sama sekali berkaitan dengan minda kita, ya, juga ada perubahan bila kita berjalan. Begitu juga dengan otot-otot tubuh badan kita akan berfungsi, akan digerakkan, ya, seperti mana yang dikehendaki. Begitu juga dengan tulang, begitu juga dengan berat badan kita, sistem peredaran darah kita. Ya, organ yang paling penting, jantung dalam badan kita, dapat bekerja dengan efisien, ya, dan juga sistem-sistem yang ada dalam tubuh badan kita juga akan turut sama-sama bekerja dengan lebih efisien dan dilatih supaya tiasa bersedia dengan kemungkinan-kemungkinan bagi menguatkan tubuh badan kita. Dan sistem-sistem ini adalah kejadian Tuhan yang sangat tidak boleh dicipta oleh manusia, bagaimana ianya disynchronize, diapakan dengan begitu baik sekali. Jika ada satu sahaja yang ada masalah, ia akan menjejaskan keseluruhan badan kita. Begitu juga dengan senaman berlari. Ya, senaman berlari juga adalah satu kaedah senaman yang sangat efektif. Ya, berlari ini kita boleh pelbagaikan kalau tuan-tuan dan perempuan terlibat dalam arti berjoging, ya, dan selalu melaksanakannya sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Ianya cukup untuk memberi kesan kepada tubuh badan kita. Antara yang dipamerkan ialah berkaitan dengan mungkin kita boleh buat recovery run. Mungkin kita boleh buat satu base run, satu tempat saja kita lari, ya, berulang-alik dengan pelbagai speed ataupun berbagai intensity. Bermaksud mungkin kita boleh lari sedikit ada cabaran seperti mendaki satu permukaan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan aktiviti long run, ya, aktiviti yang berlari satu jarak yang panjang. Kemudian kita ada professional run, ya, yang boleh berlari seperti half marathon ataupun marathon.
Kemudian fartlek, aktiviti fartlek juga berlari dengan pelbagai kelajuan ataupun speed. Mungkin kita letakkan 4 ataupun 3 ataupun 4 teknik ataupun speed yang berbeza. Mungkin berlari perlahan, berlari laju, speed, mungkin berlari sambil mengangkat lutut dan sebagainya. Pelbagai teknik dan juga bermain dengan kelajuan ini adalah aktiviti yang dinamakan sebagai fartlek. Kemudian juga mungkin kita larian yang saya sebut tadi, mendaki bukit ataupun menuruni bukit juga adalah dalam bentuk senaman yang boleh kita laksanakan sebagai satu aktiviti yang kita pelbagaikan. Yang dicadangkan ialah untuk kita pelbagaikan. Kita tidak boleh buat satu benda yang sama dan ini akan membosankan kita. So kita perlu rancang senaman kita yang sesuai dengan keupayaan kita dan kita laksanakan secara berjadual. Cuma sebagai satu ingatan ialah kita perlu elakkan beberapa kesalahan kaitan yang kadang-kadang kita ambil mudah tentang yang boleh mengakibatkan ataupun memberi risiko kepada kecederaan apabila kita bersenam. Sebagai contoh, kita berlari dengan intensiti yang salah, ya. Pertama sekali yang berkaitan dengan seperti saya sebut tadi, iaitu mestilah berdasarkan kepada keupayaan tubuh badan kita. Dari segi speednya, dari segi langkahnya, dari segi distance ataupun jarak yang kita akan buat larian adalah berdasarkan kepada keupayaan kita. Kita tidak boleh buat yang satu benda dari segi latihan ini secara paksa ataupun mengejut. Dengan tiba-tiba saja kita rasa kita nak bersenam, kita pakai kasut dan kita berlari 10 km. Ya, itu tidak digalakkan, ya, sebab badan kita perlu pada persediaan, perlu kepada penyesuaian. Yang penting ialah kita biar mula dengan perlahan, jarak yang pendek, lama kelamaan kita tingkatkan. Dan inilah yang akan memberi kesan kepada latihan kita. Dan yang selalu juga kita abaikan ialah tidak melaksanakan latihan-latihan yang berkaitan dengan strength, kekuatan, ya, kekuatan. Ya, yang mana ini tidak akan membantu kita. Aspek-aspek kekuatan sama sekali bila kita berlari, berjalan, berbasikal, berenang dan sebagainya perlu kepada aspek kekuatan, kekuatan kaki dan juga kekuatan tangan itu sendiri. So pelbagaikan. Dan juga tidak boleh overtraining untuk semasa berlari dan sebagainya. Overstride, ya. Kemudian masalah hydration, kita kalau boleh kita elakkan masa yang tengah hari panas, ya, untuk dari segi akan menyebabkan kita dehydrate, ya, ataupun kekurangan air dan juga garam galian dalam badan. Dan benda yang paling basic sekali ataupun benda yang paling asas ialah dari segi penggunaan pakaian, khasnya kasut, ya. Jadi untuk ingatan dan peringatan semua, kasut yang paling sesuai ialah kasut untuk berlari. Ini adalah kasut yang khas untuk berlari, kasut untuk jogging, ya. Kasut ada pelbagai jenis kasut, ada kasut untuk gelanggang-gelanggang keras, ada kasut untuk kita buat main badminton dan sebagainya, ya. Tapi kalau kasut yang berkaitan dengan untuk larian, dia ada special, ya, di bahagian tapaknya dan juga di bahagian buku lali ataupun ankle yang akan support kita punya kaki kita. Jadi ini akan mengelakkan kecederaan. Jadi jika ingin mengamalkan senaman berlari, berjalan, basikal dan sebagainya, pastikan perkara ini diberi perhatian dan diberi fokus, ya, berkaitan dengan
penggunaan peralatan yang sesuai. Jika tidak, ia akan menyebabkan kita mengalami kecederaan, dan apabila berlaku kecederaan, ia akan balik seperti biasa balik, ya, dan ini tidak memberikan kita sebarang faedah, ya, kepada kita, dan kita tidak dapat melaksanakan senaman, dan ini akan membawa kepada kesan-kesan yang negatif kepada tubuh badan kita. Baik, seterusnya ada juga rakan-rakan kita yang gemar berbasikal. Ya, berbasikal juga satu aktiviti yang sangat baik, yang sangat digalakkan, dan berbasikal ini juga seperti kita berjalan, seperti berlari, dan juga mungkin lebih menggunakan tenaga berbanding dengan senaman-senaman yang riadah yang lain. Ya, jadi ini juga satu perkara yang boleh disyukuri, dan kalau kita tengok kepada keadaan hari ini, begitu ramai sekali, ya, warga ataupun penduduk negara kita yang terlibat dalam acara berbasikal. Ya, ada kumpulan-kumpulan tertentu yang kita selalu nampak, ya, di jalan-jalan raya, di lebuh raya dan sebagainya. Cuma apa yang penting ialah dari segi keselamatan perlu dititik beratkan bila berada dalam kumpulan-kumpulan yang ramai. Adalah lebih baik kalau kita berada di tempat-tempat yang selamat bila kita berbasikal, ya, terutama sekali riadah bersama keluarga dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok kesan-kesannya ataupun faedah-faedah daripada acara berbasikal ini, saya tidak akan ulas semua sebab kebanyakannya adalah semua senaman akan memberi kesan yang sama ataupun fokus kepada part-part yang sama. Cuma saya nak bagi tahu satu kelebihan cycling ini ialah dari segi joint kita, ya, ia memberi kesan yang sangat baik, terutama sekali untuk lutut kita, ya, dan juga kekuatan strength kaki kita, di mana kita dapat meningkatkan strength dan juga kekuatan lutut dan juga joint yang ada di bahagian bawah badan kita, ya, khasnya kaki kita. Seterusnya, senaman-senaman lain juga bukanlah tidak dinyatakan di sini, tetapi sebagai satu amalan yang baik, kita memang menggalakkan apa sahaja jenis senaman yang boleh memberi kesan kepada pertama sekali sistem peredaran darah kita, organ yang paling penting dalam badan kita, iaitu jantung. Ya, libatkanlah diri dalam pelbagai aktiviti seperti permainan, hiking, pergi mendaki gunung, ya, tadi saya sebut berenang, dan juga segala jenis permainan. Ini juga cukup untuk menjadikan kita melibatkan diri dalam aktiviti fizikal sepanjang kehidupan kita. Ya, cuma kita perlu susun dan kita perlu atur ataupun kita perlu jadualkan apa yang perlu kita buat ataupun apa yang perlu kita laksanakan supaya ianya tidak membosankan kita, dan latihan ini ataupun kesan kepada senaman ini akan menyebabkan kita memperolehi benda-benda yang baik yang kita ingin ataupun kita hasratkan. Dan kegiatan-kegiatan fizikal ini tidak semestinya dibuat setiap hari seperti yang saya maklumkan tadi. Bagi saya memadai kalau kita dapat laksanakan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu secara berselang hari, dan setiap aktiviti itu mestilah dibuat secara berterusan selama sekurang-kurangnya lebih daripada 30 minit. Yang inilah yang dinamakan senaman, ya, dan ia akan memberi kesan kepada jantung dan juga anggota-anggota badan kita yang lain. Begitu juga dengan sistem tubuh badan kita. Dan kalau boleh,
Aktiviti fizikal ini kita pertingkatkan daripada satu masa kepada satu masa sampailah ke satu tahap yang mana kita perlu maintain ataupun kita perlu kekalkan jenis senaman dan juga tahap ataupun intensiti senaman yang kita laksanakan. Dan jika kita berhenti, selepas itu grafnya akan kembali kepada kosong balik. Dan kita perlu berusaha untuk meningkatkan kembali jenis-jenis senaman yang kita perlu lakukan. Dan ianya tidak boleh dibuat secara drastik dan perlu mengambil masa. Biar ianya perlahan-lahan dan sampai satu tahap kita maintain sahaja intensiti ataupun tahap senaman yang kita laksanakan. Jadi ini adalah faedah-faedah yang perlu kita dapatkan lah. Dan yang penting ialah jantung kita sihat dan sistem tubuh badan kita sihat. Dan kita boleh semak ini melalui mungkin kepada denyutan nadi kita, ya, tekanan darah kita, dari semasa kita bila kita periksa ataupun kita semak, ya, ianya akan memberi perubahan. Dan yang paling mudah sekali ialah kita boleh ambil kadar nadi rehat kita setiap kali kita bangun tidur dan kita boleh semak sama ada kadar nadi kita itu dalam golongan yang sangat cergas ataupun golongan yang kurang cergas. Seterusnya ingin saya berkongsi berkaitan dengan anggota tubuh badan kita yang paling penting. Saya lihat ataupun saya rasa ramai yang ada baca ataupun melalui bacaan menyatakan bahawa ini adalah salah satu anggota yang penting dan perlu kita jaga. Terutama sekali bagi golongan-golongan yang berusia ataupun golongan-golongan yang dah senior. Sebab apa kita perlu jaga supaya ianya menjadi kuat dan tegap. Ketika kita bertambah umur, kita tak perlu takut kepada rambut kita dah beruban, kulit kita dah kendur, ya. Tapi kita perlu ingat dan perlu ketahui bahawa kakilah yang penting, ya. Ini satu tip, kakilah yang penting. Dan di antara tanda-tanda umur panjang seperti mana yang telah dirangkum oleh Prevention, sebuah majalah dari US, nyata otot kaki yang kuat merupakan faktor yang paling penting dan esensial. Kemudian saya juga ingin berkongsi bahawa jika kita tidak menggerakkan kaki kita selama 2 minggu sahaja, kekuatan otot kaki kita akan berkurangan selama 10 tahun. Dan ini kita boleh rasai jika kita menghadapi penyakit atau ditimpa kemalangan dan kita perlu berbaring di hospital ataupun di rumah tanpa ada pergerakan. Jadi kita perlu ambil masa yang lama. Kita perlu latih balik kaki kita. Kita perlu bina balik kekuatan kaki kita untuk kita mampu berjalan semula. Jadi bila saat otot kaki kita melemah, kita perlu ambil masa yang lama, seperti yang saya cakap tadi. Kemudian seluruh berat badan beban tetap dan bertumpu kepada kaki. Inilah masalah yang berlaku pada hari ini, di mana bukan sahaja berkaitan dengan kaki dan ianya melibatkan kecederaan kepada lutut kita. Ya. Pertama sekali, seperti yang saya cakap tadi, kepada orang yang berusia. Kesannya kalau kita tidak jaga, kita tidak ada pergerakan, kita tidak memberatkan aktiviti-aktiviti yang semua kita laksanakan menggunakan kaki, lambat laun kita akan menghadapi masalah sakit lutut. Kaki adalah jenis tiang, ya, dia mampu menampung tubuh badan kita. Kerana 60 hingga 70% berat badan kita ditampung oleh kedua-dua belah kaki kita.
Dan sendi yang paling terbeban sekali ialah sendi yang ada di gelangan kaki lutut kita. Dan itulah yang menyebabkan seorang itu mudah tercedera. Apalagi kalau yang mempunyai berat badan yang melebihi. Sendi dan tulang terbesar juga berada di kaki. Ya, kalau tuan-tuan dan perempuan yang mengetahui bahawa tulang yang paling panjang sekali dalam tubuh badan kita ialah tulang paha. Ya? Jadi tulang paha juga berada di kaki. Kemudian 70% aktiviti manusia dan pembakaran tenaga dalam hidup seseorang dilakukan oleh aktiviti yang menggunakan kaki. Kaki adalah pusat penggerak tubuh. Kedua kaki kita memiliki 50% daripada saraf tubuh badan manusia, 50% pembuluh darah dalam tubuh badan manusia dan 50% darah mengalir melaluinya. Ini adalah jaringan peredaran darah yang terbesar dalam seluruh tubuh badan kita ataupun untuk seluruh tubuh badan kita. Hanya bila kaki kita sihat, maka keadaan pengaliran darah kita akan berjalan dengan lancar dan juga kita dapat memiliki otot-otot kaki kita yang kuat dan juga sudah tentu akan memberi kesan kepada jantung kita. Dan pernyataan menyatakan bahawa penuaan ternyata dimulai daripada kaki, kemudian ianya akan meningkat ke atas. Seiring bertambahnya usia, ketepatan dan kecepatan transmisi atau pergerakan kita adalah daripada arahan daripada otak ke kaki. Dan ianya lama kelamaan ianya akan menurun dan tidak seperti mana ataupun tidak semasa kita masih muda. Selain itu, akan berlaku juga proses atau kecederaan yang kita selalu sebut sebagai yang berkaitan dengan sendi, artritis, ya, petan tulang, osteoporosis dan sebagainya juga akan memberi kesan pertama kali kepada tulang-tulang, bukan sahaja di bahagian kaki, juga di tempat yang lain. Tapi seharusnya apa yang kita perlu ketahui dan kita perlu ambil berat ialah di mana ia akan menjejaskan kaki kita dan inilah yang punca atau penyebab kepada kita tidak boleh melakukan pergerakan. Jadi saranannya ialah hanya dengan memperkuatkan kaki kita dapat mencegah penuaan yang lebih cepat. Jadi apa yang kita boleh laksanakan, pertama sekali orang-orang yang senior, orang-orang yang telah berusia, ialah biasa kita menggunakan kaki at least ataupun sekurang-kurangnya berjalan 30 hingga 40 minit setiap hari untuk memastikan bahawa kaki kita mendapat latihan yang cukup dan otot-otot kaki kita terjaga dan tetap sihat. Seterusnya, bagi satu peringatan kepada warga IPD Kampus Pendidikan Teknik, ya, kita juga telah menyediakan ataupun berusaha untuk meningkatkan tempat kawasan-kawasan untuk kita gunakan sebagai kawasan untuk beriadah dan bersenam di persekitaran kampus. Jadi di waktu petang utama sekali, ya, dengan bilangan pelajar satu masa yang ramai sekarang. Jadi gunakanlah setiap kemudahan ini secara optimum, ya, utama sekali berkaitan dengan aktiviti fizikal mengikut minat masing-masing dan digalakkan supaya kita menggunakan kawasan-kawasan secara optimum. Dan janganlah bertumpu hanya kepada kemudahan yang ada di Dewan Serbaguna sahaja. Kita ada padang yang luas, kita ada gelanggang tenis, kita ada gelanggang bola keranjang, kita ada gelanggang petang, gelanggang woodball, kita ada driving range untuk golf dan juga sekarang kita sedang usahakan
taman rekreasi di belah kolam berhampiran dengan kafe perempuan untuk kita jadikan sebagai laluan jogging, dan juga kita telah letakkan beberapa peralatan pakos untuk membuat senaman-senaman ringan yang boleh dilaksanakan di persekitaran tasik rekreasi tersebut. Terusnya kita fokus kepada kesihatan yang kedua yang penting bagi saya, sebab amalan gaya hidup sihat yang lain juga penting, tapi kali ini kita hanya fokus kepada yang berkaitan dengan fizikal dan juga kepada kesihatan mental. Kerana mental inilah yang akan memberi kita kekuatan dalam sesuatu perkara yang kita akan laksanakan dalam kehidupan kita. Kita boleh tengok pada tanda-tanda yang biasa berlaku dalam diri kita. Mungkin kita rasa tiada harapan, tiada masa depan. Ada masa-masa kita dah tak peduli telefon kita. Kita mengalami masalah tidur, ya. Kita susah untuk memberi tumpuan, fokus kepada kerja-kerja kita, perbincangan bersama rakan-rakan kita. Ada masa kita rasa tidak berselera, ada masa orang stres, dia menjadi kuat makan, kemudian terasa terlalu cepat, penat, kemudian rasa tiada keseronokan untuk lakukan perkara yang rutin, ya, yang kita perlu buat setiap hari, dan juga ada masa-masanya kita nak lari daripada bersosial. Ini menunjukkan kesihatan mental kita ada masalah. Jadi setiap daripada kita sepatutnya mengetahui ataupun mengambil tindakan jika terdapat tanda-tanda ini pada diri masing-masing. Oleh itu, kita berkongsi sedikit bagaimana kita untuk berupaya untuk meningkatkan kesihatan mental kita. Yang pentingnya ialah penjagaan diri kita yang baik, iaitu self-care. Ya? Kemudian kalau dapat kita pastikan kita ada jadual harian kita yang teratur setiap hari. Kemudian perkara yang penting juga kita perlukan rehat, dan ada masa-masanya kita perlu mengetahui dan mempelajari teknik relaksasi ya, seperti teknik pernafasan, yoga dan sebagainya. Kemudian dari aspek sosial, ya, kita juga perlu berhubung, kita tidak boleh menyendiri, kita mesti ada tempat untuk kita berkomunikasi, bercerita dan sebagainya, supaya ini akan mengekalkan, ya, satu suasana harmoni dan hubungan yang positif sesama rakan kita. Melaksanakan aktiviti keagamaan ini satu benda yang berkaitan dengan spiritual, kerohanian kita, ya, yang perlu kita titik beratkan sebagai salah satu daripada aspek kekuatan mental kita. Dan seterusnya kita siasa memberi sokongan dan bantuan kepada orang lain, ya, yang boleh memberikan kesan yang positif dan membuatkan kita rasa gembira. Kalau kita lihat masa kita pandemik dahulu, ramai volunteer yang pergi untuk buat kerja-kerja sukarela, membantu orang yang susah dan sebagainya. Bukan sahaja untuk kebaikan orang itu, tapi juga untuk diri sendiri. Kemudian dari masa ke semasa kita perlu buat refleksi diri serta ambil maklum sekiranya terdapat perubahan emosi yang berlaku pada tingkah laku kita. Ya, bukan orang lain yang akan nampak, tapi kita sendiri yang tahu, dan kita perlu dapatkan ataupun ambil langkah pencegahan awal dan dapatkan rawatan awal. Teruskan mengamalkan pematuhan kepada SOP, dan yang paling penting, persediaan mental serta penjagaan diri yang baik adalah amat penting dalam menghadapi fasa endemik ini. Terusnya saya ingin berkongsi berkaitan dengan satu gejala ataupun perkara yang baru berlaku di tempat kita sendiri dan juga mungkin di tempat-tempat lain juga, yang berkaitan dengan
kluster COVID di tempat kerja. Jadi saya selitkan di sini sebagai satu ingatan sama-sama kepada semua warga IPG Kampus Pendidikan Teknik khasnya, supaya kita beringat, hanya diri kita sendiri yang mengetahui kita ni sihat, kita ni bergejala atau tidak. Kita datang ke tempat kerja, kita scan MySejahtera, kita ambil suhu, itu rutin kita. Dan orang yang buat ataupun yang ambil suhu kita apa semua tu, dia tidak tahu keadaan kita. Yang tahu hanyalah diri sendiri. Jadi tanggungjawab diri sendirilah yang sepatutnya kita tahu diri kita ni tidak sihat, rasa tidak selesa, dan kita perlu buat tindakan sendiri. Sama ada kita buat ujian RTK ke, buat ujian swab, buat ujian kendiri ke, untuk memastikan kita tidak positif. Dan jika ianya dilaksanakan dan semua orang bertanggungjawab, mungkin kita akan dapat putuskan rantaian-rantaian wabak ini di tempat kerja. Sebab risiko penularan jangkitan di tempat kerja ini mungkin juga disebabkan oleh jarak antara kita, yang itulah direkomendkan ataupun dicadangkan supaya kita sentiasa jarak dengan rakan-rakan kita, kurang-kurangnya 1 meter. Kemudian tempoh yang kita berjumpa dengan rakan kita, mungkin kita satu kenderaan dengan rakan-rakan kita, dan yang paling kita takuti ialah bila kita membuka pelitup muka kita ataupun pelitup mulut kita, terutama sekali waktu kita makan. Ini perkara-perkara yang perlu kita jaga supaya tidak menular di tempat kerja kita. Baru-baru ini juga ada sedikit berlakulah gejala ini di tempat ataupun di pejabat kita. Walau bagaimanapun, alhamdulillah perkara ini dapat kita putuskan dengan kita mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Jadi kita perlu amalkan ataupun perkara-perkara yang telah disarankan supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kita perlu amalkan, elakkan 3S, 3C, dan kita perlu amalkan 3W yang selalu diwawarkan. Kemudian kuman COVID ini ataupun virus ini memang kita tidak nampak, dan salah satu daripada mungkin jangkitannya ialah bermula daripada tempat-tempat yang kita sentuh. Itulah perlunya kita biasa basuh muka, kita kerap cuci tangan, dan juga kita pakai pelitup muka kita. Ada juga yang kurang faham berkaitan dengan apakah yang perbezaan antara kontak rapat dengan kontak casual. Terutama sekali di tempat kerja kita yang rakan-rakan kita tiba-tiba saja bila dia positif. Jadi ini sebagai satu perkongsian, mungkin tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat semua dah ada membacanya, ada mengikuti apa yang disarankan oleh, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ini. Cuma saya ingin jelaskan sedikit berkaitan dengan maksud kontak rapat. Yang perlu kuarantin ini yang lama selama 10 hari. Kalau sekarang ni mungkin kontak rapat memadai hanya 7 hari. Kalau kontak casual dia tidak perlu kuarantin. Kemudian status risiko dia, kalau kontak rapat, risiko dia adalah sangat tinggi. Manakala yang kontak casual ialah risiko dia sangat rendah ataupun agak rendah. Keperluan menjalani ujian pengesahan COVID ialah pada hari pertama dan hari yang ke-7 lah, ataupun hari yang ke-5 untuk yang 7 hari. Dan kalau yang kontak casual tidak perlu, kecuali ianya ada bergejala. Sebab baru-baru ini kita dah kenal pasti ada antara rakan-rakan kita yang kontak rapat dan juga kontak casual. Seterusnya, jika sekiranya diuji positif, yang kontak rapat bertukar kepada status kes positif,
manakala yang apa juga bertukar kepada kes positif. Dan apa tindakan seterusnya ialah kalau ianya diuji negatif, kekal sebagai kontak rapat dan perlu meneruskan kuarantin sehingga habislah. Ini yang lama dulu ialah selama 10 hari, sekarang 7 hari. Manakala bagi yang kontak casual, kekal sebagai kontak casual dan tidak perlu kuarantin, dan seterusnya membuat penilaian sendiri. Dan sebagai satu kontak casual, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita adalah seorang yang berisiko rendah dan tidak perlu kuarantin, ya, seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga laporkan penilaian kesihatan sendiri selama 14 hari atau 10 hari menggunakan home assessment tool dalam My Sejahtera kita. Dan jika berlaku ada gejala, kita perlu buat ujian untuk memastikan kita betul-betul negatif atau betul-betul positif. Cuma dari segi membezakan kontak rapat dan kontak casual, ialah kontak rapat ni kita berada satu masa yang agak lama dengan rakan kita, ya, yang menghadapi masalah ataupun didapati gejala positif, manakala yang casual ialah yang kita berada sekejap ataupun kita berada jauh, dia berada di tempat terbuka dan sebagainya. Itu diklasifikasikan sebagai kontak casual. Kontak rapat ni kalau kita bersama dengan dia dalam satu kenderaan, makan bersama, bila kita buka penutup muka kita dalam keadaan satu masa yang agak lama dan sebagainya. Itu ialah kontak rapat. Ataupun duduk dalam bilik yang bertutup, yang berhawa dingin dan sebagainya. Dan tuan-tuan boleh rujuklah perkara ini luas dalam laman web dan juga media-media sosial Kementerian Kesihatan yang banyak memaparkan berkaitan bukan saja maklumat, mungkin juga ada berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kontak rapat dan juga kontak casual ini. Seterusnya, bagi untuk ingatan dan untuk kita semua supaya kita mengambil langkah-langkah yang sepatutnya sebagai seorang pekerja, seorang warga negara yang bertanggungjawab demi memastikan kita boleh hidup dalam norma baru ini ataupun yang akan dikenali nanti dengan fasa endemik, ya, dan kita bila keadaan kes-kes walaupun hari ini masih lagi agak tinggi dan tidak konsisten, ada masanya sampai 5,000, ada masanya 3,000. Jadi bermaksud masih lagi berada dalam keadaan ataupun wabak yang agak tinggi, serangan COVID ini, dan sehinggalah satu masa nanti kita dapat menyesuaikan diri dan perkara-perkara yang dibincangkan tadi perlu kita praktikkan sebagai seorang pekerja, seorang warga negara yang bertanggungjawab. Dan oleh itu, sama-samalah kita meneruskan depan kita, dan yang paling penting kita perlu jaga, perlu mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang kehidupan kita. Kita kalau ada ilmu, kita perlu amal. Ya, kalau ada ilmu sahaja tanpa amalan, itu juga tidak memberi sebarang faedah kepada kita. Oleh itu, jadikanlah ilmu, carilah ilmu, ya, tuntutlah ilmu dan dapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan apa sahaja yang berlaku dengan kita, tak mas sekali yang melibatkan kehidupan kita seharian untuk kita, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan seterusnya meningkatkan kesihatan komuniti dan negara kita. So, saya akhiri sesi saya ini. Jika ada sebarang kesalahan, tutur kata, silapan, saya mohon maaf, dan saya hanya berkongsi sedikit pengetahuan yang ada pada diri saya, dan bahan-bahannya banyak daripada sosial media daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, ya,
yang dapat saya kongsikan bersama-sama. Ambillah yang baik-baik sahaja, ya, dan hasrat saya adalah supaya ianya dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita. So, terima kasih kepada semua yang sudi mendengar sedikit perkongsian ilmu yang disampaikan oleh saya pada petang ini. Saya akhiri Deep Talk ini dengan sama-samalah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya wabak penyakit COVID ini lama kelamaan akan hilang daripada muka bumi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.